has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Malam ni tajuk kita ialah krisis perlembagaan 1988 dan UMNO. Apa yang kita nak tahu pasal UMNO ni, insya-Allah. Baik. Jadi kita nak cerita dah pada malam ni. Perbincangan kita pada malam ni agak sedikit berat. Namun seperti yang selalu saya bagi tahu dekat tuan-tuan, konsep studio kita ni, jom mengaji di Pusat Tarbiyah Unais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada siri Empire kali ini, episod yang ke-14, kita akan menyambung lagi perbincangan yang telah kita cetuskan sebelumnya. Kalau pada episod sebelum ini kita telah menceritakan tentang kehancuran dan kebakaran Baghdad yang berlaku dalam tahun 656 Hijrah. Hari ini saya nak bawa, ataupun kali ini saya nak bawa tuan-tuan untuk kita sambung lagi perjalanan sejarah kita ini. Suka saya ingatkan, sekiranya peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam sejarah Islam itu berturutan sepanjang tahun ataupun mengikut tahun tanpa ada gap dan garis masa yang panjang, kita akan buat timeline yang ikut tahun, bahkan mungkin setahun. Tetapi kalau tidak banyak sangat cerita, mungkin kita akan gap makan masa 10 tahun, 20 tahun, seperti mana manhaj siri ini yang tuan-tuan yang dah tonton daripada episod 1, tuan-tuan dah biasa dengan cara kita ini. Jadi untuk kali ini kepadatan ceritanya itu ada,
dalam setiap tahun. Maka kalau minggu lepas kalau bulan lepas kita menceritakan tentang tahun 656 Hijrah, kali ini saya nak bawa tuan-tuan untuk bincang setahun selepas itu dan tahun selepas itu, iaitu 657 dan 658. Jadi saya nak bangun ke whiteboard kita, untuk saya nak buat satu garis timeline bagi tuan-tuan nampak. Kalau tuan-tuan rajin lah, tuan-tuan ambil balik timeline daripada awal episod 1 tu, tuan-tuan susun. Banyak padat ni daripada kita mula pada tahun tak silap saya 30 Hijrah kita dah start masa tu kan. Baik. So 656 kita dah bincang tentang Baghdad, the fall of Baghdad. So kali ni kita nak bincang tentang 2 tahun ini, 657 dan 658. Apa yang berlaku sekitar ini, timeline kita untuk perbincangan kita kali ini. So, of course lah tuan-tuan dah jelas dalam pemikiran tuan-tuan, zaman ini adalah zaman pasca kehancuran Baghdad. Kota metropolitan, pusat utama Khilafah Abbasiyah, center lah. Kehancurannya setelah ratusan tahun, maka bagaimana umat Islam yang lain nak merangkak bangun? So kita akan bincang invasion of Mongol Tatar ni dah bermula pada awal sambil ke puncaknya di sini mereka semakin marah. So apa sakibakin negara Islam, apa reaksi mereka setelah mana khilafah tumbang? So apa yang akan berlaku dan siapakah yang akan menyelamatkan umat Islam daripada kehuru-haraan ini? Ini adalah intisari yang akan kita bincangkan dalam episod kali ini, insya-Allah. Jadi saya nak duduk pula. Baik. So kita nak bincang yang ni dulu, 657 apa berlaku. Okey, baik. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Katsir, dimulakan dalam bab 657 Hijrah, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir yang juga direkodkan dalam kitab Zil Ar-Radatain, Zil Mir'ah Az-Zaman, Nihayat Al-Urub, Al-Ibar, Al-Aqdu, Al-Juman. Ini kitab-kitab yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Baik. Maksudnya kitab-kitab sirah yang juga menyebutkan maklumat yang sama. Pada awal tahun ini 657, umat Islam tidak ada khalifah. Kita kehilangan khalifah. Abbasiyah dah hancur, khalifah dah mati. Maka pada saat yang bersamaan, Sultan Damascus dan Halab, Aleppo, kan kita dah sebutkan sebelum ini, khalifah Baghdad terlalu besar, khalifah Abbasiyah terlalu besar, maka mewujudkan kesultanan-kesultanan kecil di sekelilingnya. Maka mereka ini masih ada, tetapi tampungan utama khalifah dah tak ada apa nak jadi. Maka Sultan Dimashq ataupun Damascus dan Halab, iaitu Malikun Nasir, Shah Aliyah, Yusuf bin Al-Aziz, Muhammad bin Abu Syahir Al-Ghazi bin An-Nasir Fatih Baitul Maqdis, nama penuh dia lah. Tuan-tuan lepas ni kita kenang sebagai Malikun Nasir. Ingat, Malikun Nasir, Sultan Damsyik dan Halab. Menghadapi konflik dengan pasukan Mesir, mereka telah mengangkat Nuruddin Ali bin Al-Mu'iz Al-Aiba At-Turkumani sebagai raja dan menggelarinya sebagai Mansur. Raja Bengis Hulagu Khan lantas mengirimkan pesan kepada Malikun Nasir di Damsyik agar menemuinya. Mesir di bawah kepemimpinan Damsyik masa ni, Malikun Nasir. Maka ketika mana di Mesir berlaku pergolakan, maka Malikun Nasir hantar pegawai dia Turkumani ni untuk menjadi raja di Mesir. Itu just a simple plot sahaja yang nak membawa kepada cerita besar kita ni. Okey, maksudnya masa ni mereka masih bernafas di Damsyik, di Syria, di Homs, dan juga di Mesir masih bernafas, tetapi lembayungan ataupun aura Mongol tu makin lama semakin hampir dah. Baik. Maka tuan-tuan, ketika ini Hulagu Khan dia panggil Malikun Nasir menghadap dia, sebab Malikun Nasir masa ni dah bernaung dah di bawah Mongol. So kenapa awak lantik orang awak tanpa minta persetujuan saya dulu, macam tu lah. So Hulagu Khan panggil, tetapi Malikun Nasir tak pi sebab takut. Dia hantar anak dia kecil je tuan-tuan, umur dalam 12-13 tahun saja, pi sana. Maka bila anak Malikun Nasir sampai menghadap Hulagu Khan tanya, mana ayah kamu? Maka kata Malikun Nasir, kata anak Malikun Nasir, ada di istana. Awak dia tak main sendiri, dia takut. Hantar anak pi. Maka kata Hulagu Khan disebut dalam kitab, biar aku saja yang pergi menemuinya di negerinya. Cerita tu sampai kepada pendengaran Malikun Nasir, maka dia pun melarikan diri ke Karak. Bukan Karak highway kita ni lah, Karak di Iraq, ya. Dia meninggalkan rakyat dia. Tuan-tuan tengok, kenapa saya cerita juga, walaupun saya kata ini simple plot, tetapi nak menggambarkan itu suasana kesultanan zaman itu. Mereka tidak turun mempertahankan rakyat, sebaliknya mereka tuang dulu bahasa utara, bahasa KL mereka cabut dulu.
Ya, maka rakyat penduduk Damsyik dilanda ketakutan yang hebat ketika mereka mendengar bahawa pasukan Tatar sedang menyeberangi sungai untuk menghalau kepada mereka. Okay. Banyak di antara mereka yang melarikan diri ke Mesir. Nampak? Ini kita nak pergi kepada plot ni. Ni saya susun cerita ni. Maka Sultan pun tuang pergi ke Iraq. Rakyat tak tahu nak tahu ke mana sebab Mongol duduk tengah mai. Maka rakyat, kebanyakan di antara rakyat pergi ke Mesir. Suasana dia begitu. Mereka berada di Damsyik. Ketika mana Damsyik diambang bahaya oleh kemurkaan Hulagu Khan, raja cabut awal lagi pergi Iraq. Maka rakyat tak ada cara lain, dia pergi ke Mesir. Mereka Hulagu Khan masuk ke Syam, ke Damsyik dan mengepung kota Aleppo dan membunuh panglima-panglima yang bertahan di sana, termasuk disebutkan dalam ni Al-Kamil pun dibunuh oleh Hulagu Khan. Al-Kamil ni satu orang tokoh ataupun panglima Islam jugalah, nama dia Kamil bin Shihab Al-Ghazib Al-Abd. Okey. Dan dia dipenggal kepalanya, okey, dan diarakkan di sepanjang gerbang kota Damsyik. Itu cerita dia. Okey. Dan dibunuh secara zalim. Baik. Kemudian itu berlaku di Damsyik tahun 657. Clear yang tu? So tuan-tuan nampak gambaran dah. 657 ini ialah secara ringkasnya ini Damsyik, raja lari ke Iraq, rakyat lari ke Mesir. Damsyik diserang tahun ini. Okey. Dia diserang dah sebelumnya, tapi diserang sekali lagi sebab raja tak ikut cakap Hulagu Khan. So antara panglima yang dibunuh ketika ini Al-Kamil. Ini yang berlaku di Damsyik dalam tahun ini. So tuan-tuan nampak nah, gerombolan orang Islam yang berdendam, menyimpan hasrat dan menyimpan sakit hati kepada Mongol telah bergerak ke Mesir. Okey, tuan-tuan kena ingat ucapan saya ini. Baik. Maka kita nak sambung. Nah, disebut juga dalam tahun ini Nasiruddin At-Tusi. Okey. Satu orang pemerintah yang lain di Tus, dia buat satu benda. Mungkin orang tertanya-tanya, Ustaz,